قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حدثنا عباس بن محمد الدوري أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول Aku mendengar Sayyidina Abu Umamah berkata, Ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Tiadalah lebih daripada ahli bait, ahli rumah, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair, roti gandum. Artinya tidak pernah lebih di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada roti gandum. Sekadar untuk makan pada hari tersebut sahaja. Ada pun lebih tu tidak. Haddatsana Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi Akhbarana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam beberapa malam yang berturut-turut tawiyan dalam keadaan berlapar. Huwa wa ahluhu, dia dan ahli keluarganya, ahli keluarga Nabi. La yajiduna asya'a, tiada mendapatilah oleh mereka, Nabi dan keluarganya, akal asya', makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair. Ada sebanyak-banyak roti yang dimakan oleh mereka adalah roti gandum. Dalam kebanyakan masa Nabi memakai khubzus syair. Khubzus syair ni sejenis roti yang kerah lah. Dia bukan roti yang berkualiti, tidaklah. Makan ni orang kebanyakan roti kerah. Dan kebanyakan masanya Rasulullah makan hanyalah khubzus syair. Dia pernah bermalamlah Rasulullah tu beberapa malam dalam keadaan berlapar. Tidak mendapati, tak ada makan malam bagi Rasulullah dan keluarga dia. Kalau kita tanya mana sahabat Nabi yang kaya-kaya, seumpama Sayyidina Abdul Rahman ibnu Auf, mana demo ni perangai Rasulullah ni, dia tidak jenis mengadu kesusahan dia kepada para sahabat, sehingga para sahabat ni tidak tahu Rasulullah ni dalam keadaan susah, kecuali diberitahu oleh orang-orang terdekat dengan Nabi. Seumpama Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Ibnu Abbas, orang-orang dekat dengan Nabi sahaja tahu. Nabi bukan jenis pergi ngadu royak ke sahabat-sahabat dia hok kaya, kata dia ni lapar tak ada makan ni. Tu bukan pasal Nabi lagu tu. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman akhbarana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi akhbarana Abdul Rahman wa huwa bin Abdullah bin Dinar akhbarana Abu Hazim an Sahl bin Sa'din annahu qila lahu, bahawasanya dikatakan kepada dia, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi, adakah Rasulullah makan an-naqi, sejenis roti gandum, yakni al-huwara, roti gandum yang lembut. Kalau khubzus syair ni roti gandum yang kasar. Dia ada satu lagi huwara. Huwara ni roti gandum yang lembut, roti yang lembut. Adakah Rasulullah makan roti gandum yang lembut tu? Faqala Sahlun radhiyallahu anhu, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi. Tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat an-naqi. Sah ke Nabi nak makan roti yang lembut? Nabi tengok pun tak biasa.
Roti yang lembut ni. Hatta laqiyallaha ta'ala, sehinggalah Rasulullah wafat, bertemu dengan Allah. So kalau dia nak makan, tengok pun tak biasa. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, bagi Sahal, orang pun tanya dia, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di zaman Rasulullah ada bagi kamu manakhil, apa kita panggil, orang buat ayat roti tu, buat ayat tepung tu kan, dia buat uli tepung tu, uli nak jadi nipis molek kan, roti tu, manakhil, pengayuk lah kita panggil pengayuk, ataupun penguli, nak jadi roti tu lembut, ataupun penampi pun je lah, orang buat tapi tepung tu kan, nak uwi dapat hanya roti apa ni, tepung je halus, tepung je halus. Nah, dia buat tapih tepung tu. Qala ma kanat lana manakhil, dikatakan, dia pun jawab, tiada bagi kami manakhil, tak ada di zaman kami, tak ada. Faqila, dikatakan kepadanya, kaifa kuntum tasna'una bisya'ir, jadi lagu mana kamu buat roti? Jawab dia, qala kunna nafkhuhu, kami hembus, kami tiup tepung gandum tu, fayatiru minhu ma tara, maka hilanglah segala kotoran, segala tepung-tepung yang kasar, thumma na'jinuhu, kemudian kami akan ulilah. Moga tepung proses cara zaman dulu ke, ada hak kasar, ada hak halus. Jadi dia akan, tapi dia akan hembus, dia akan tiup, sehingga hak lekat tu hanyalah tepung hak lembut. Lepas tu hak itulah dia akan uli. Ada pun hak tepung kasar ni akan jatuh. Jatuh sini dia akan hembus, lekat situ. Lekat situ kat hak itulah dia ambil buat roti. Jadi hak tu dia disebut sebagai huwara, roti yang lembut. Ada pun tepung hak kasar ni, tu khubzus syair. Rasulullah makan khubzus syair. Ada pun huwara, tengok pun tak biasa, dia kata. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Muadz bin Hisham akhbarani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala khwan, Nabi tidak makan di atas meja, wala fi sukur rujah, dan tidak ada bagi Rasulullah itu sukur rujah, makuk-makuk, kita panggil makuk, pinggir-pinggir yang kecil, itu sukur rujah. Ni isyarat kepada Nabi makan tak banyak lauk. Kalau banyak lauk ke dia banyak makuk. Nasi sini, lepas tu lauk ni sikit, banyak makuk. Tidak ada pada Nabi sukur rujah, tak ada makuk-makuk kecil tu. Maksudnya tak banyak lauk Nabi makan. Dan Nabi tidak makan di atas meja. Wala khubiza lahu muraqqaq, dan tidak dihidai, tidak pernah dihidailah kepada Nabi itu roti halus, muraqqaqun, roti yang lembut. Qala Yunus, berkata oleh Yunus, faqultu liqatadah, maka aku pun berkata kepada Sayyidina Qatadah, fa'ala makanu ya'kulun, maka kamu makan di atas gapo? Dah tak makan di atas meja. Qala, jawabnya, ala hadhihi sufar, kami makan di atas sufar, kita panggil saproh. Saproh tu bahasa Arab tu, sufar, kain hampare. Dia apa kain kak? Pun makan atas kain hampare itulah. Tu. Tidak makan di atas meja. Haddatsana Ahmad bin Mani akhbarana Abbad bin Abbad an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fada'at li bi ta'am, aku masuk berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka dihidai kepada aku dengan makanan. Wa qalat, dan kata Sayyidatina Aisyah, ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu. Ma ashba'u min ta'amin, aku tidak pernah kenyang daripada suatu makanan.
Fa asya'u an abkiya illa bakaitu. Maka aku pun menangis semahu aku. Aku menangis sekuat-kuatnya. Sungguh dia teriak. Qala, katanya qultu, aku berkata, lima, kerana apa engkau menangis? Apa mu menangis? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, udhkurul halal lati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya. Aku ingat keadaan ketika bercerai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dunia ini. Yakni ketika Rasulullah wafat, wallahi demi Allah, ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Tidak pernah Rasulullah kenyang daripada khubzin, roti, wa lahmin, dia daging, makan roti dengan daging 2 kali dalam sehari. Dia lah ni maknanya kenyang, senang dah. Makan pun boleh kenyang molek. Jadi dia kata bila mana dia kenyang, makan sehingga kenyang, aku akan menangis semahu aku. Teriak kuat dia. Orang tanya dia apa teriak? Dia kata dia teringat ketika Rasulullah bercerai daripada dunia, yakni ketika Rasulullah wafat, tidak pernah Nabi kenyang 2 kali dalam sehari. Maknanya sekali kenyang. Paling-paling tak ada pun sekali kenyang sehari. Ni para ulama tasawuf berpendapat untuk mendapat fadilat ataupun pahala lapar. Lapar ni dia ada pahala. Dia kira satu bentuk ibadat kita lapar ni. Tapi syarat nak dapat pahala lapar ni kena makan sekali sehari. Lebih daripada sekali tak dapat fadilat lapar ni. Tak dapat pahala. Walaupun kita lapar. Makan yang mengenyangkan. Kalau makan hak tidak mengenyangkan itu lain. Makan sekut tawar tu bukan makanan yang mengenyangkan. Tu dia panggil makanan tafaqquhan. Makan yang mengenyangkan ni makanan asasi kita. Nasi ke, dia panggil taghazziyan. Jadi makan yang mengenyangkan ni biar sekali sehari. Kalau kata tengah hari tu kita makan nasi, mana kita tak makan dah nasi lepas tu. Makan sekut ke gapo ke ikutlah. Tak makan dah nasi. Jadi bila kita lapar, dapat pahala lapar. Kalau kita makan lebih daripada sekali, 2 kali, 3 kali, lapar pun tak ada pahala. Nampak? Pagi makan dah nasi sekali, tengah hari pula makan sekali, petang tu lapar pula, tak ada pahala. Sebab lebih daripada sekali. Nak dapat pahala lapar kena sekali makan yang mengenyangkan dalam sehari. Berdasarkan hadis ni lah, kerana Nabi tidak pernah kenyang marratain fi yaumin, 2 kali dalam sehari. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Abu Dawud qala Amba'na Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddithu 'anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir, tidak kenyang Rasulullah daripada roti yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut. Lain dengan tadi Nabi tidak pernah makan dalam sehari 2 kali kenyang. Maknanya dalam sehari itu sekali kenyang. Hadis ni pula Nabi tidak pernah kenyang 2 hari yang berturut-turut. Hatta qubidha, sehingga Nabi wafat. Maknanya hari ni kenyang, esok kenyang. Dia hanya kenyang hari ni, esok lapar. Lusa pula makan hak mengenyangkan. Nampak? Katalah hari ni kenyang. Tu pun sekali hari ni kenyang. Makan dah hak kenyang, makan kalau kita kat makan nasi lah. Makan dah hak kenyang sekali, tak ada dah. Pakai sekali tu makan hak kenyang. Lepas tu esok lapar pula. Lusa pula jumpa makan ni hak mengenyangkan. Tu cara Rasulullah. Sedangkan dia tu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul, asyrafun nas, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, afdalul khalqi, makhluk yang lebih sekali. Tapi kehidupan dia gitulah, sehari sekali kenyang. Pas kita dah setara tu. Ni sekat tengah hari ni berapa kali kenyang dah? Aku 2 kali kenyang dah. Baru tengah hari baru. Betul ni cari pula. Tu.
Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Abdullah bin Amrin an Ma'marin akhbarana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khwan. Tiadalah Rasulullah makan di atas meja, wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata, dan tidak pernah Nabi makan roti yang halus, roti yang lembut sehinggalah baginda wafat. Babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang ia pada menceritakan idam lauk ataupun hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Sahl bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Yahya bin Hassan haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ni'mal idam al-khal, makanan terbaik ataupun lauk yang terbaik ialah al-khal, cuka. Nah, yakni cuka dimaksudkan sini cuka buah-buah. Bukan cuka makan tu, bukan. Cuka buah-buah, cuka apple, cuka kurma, ada kan? Jadi Nabi kata nikmal idam, lauk yang terbaik ialah cuka. Apa Nabi ayat lagu ni? Hadis ni ketika Nabi pergi ziarah ke rumah Sayyidatina Ummu Hani. Bila Nabi sapa di rumah Sayyidatina Ummu Hani, tak ada benda dia nak ideh. Makin ni tak ada. Nah, nak ayat susah sahabat dulu. Hidup dalam keadaan qanaah, berpada-pada. Zuhud. Jadi bila Nabi sapa tak ada benda dia nak ideh. Tak ada makin ni. Jadi dia royaklah ke Nabi tak ada benda nak ideh. Nabi kata ada gapo rumah. Nah, dia pun kata ada al-khal, ada cuka ya. Rumah hamba ni ada cuka ya, cuka buah. Ada cuka buah kurma, buah apple ke gapo ke ikutlah. Ada cuka ya. Jadi Nabi pun kata nikmal idam al-khal, makin ni terbaik ialah cuka. Apa Nabi royak gitu? Kerana nak menggembirakan hati Sayyidatina Ummu Hani. Jadi dia pun ide roti dengan cicah dengan cuka buah. Dia roti cicah dengan cuka buah. Jadi Nabi sebut tu nikmal idam al-khal tu kerana nak menggembirakan hati Sayyidatina Ummu Hani. Kalau kira kak, lah setara mana sangat buah cuka buah. Nah, tapi Nabi kata ni lah nikmal idam, makin ni terbaik. Kerana nak menggembirakan hati dia. Nah, kita sebagai tetamu ni jangan minta dengan tuan rumah. Kita pergi rumah orang kak, mana yang tuan rumah hidang, kita anggap itulah yang terbaik. Puji sama tuan rumah. Dia akak nasi pun puji. Nah, nasi nah pada mi gorengnya. Pujilah sikit biar tuan rumah tu suka hati dia. Nah, kalau dia akak bihung, jangan duk kata gapo. Bihung ya? Jangan. Pujilah sikit. Bihung. Kalau sekut tawa tak apa dah. Tapi kalau dia akak bihung, kalau dia akak sekut tawa pun pujilah. Nah, Allah pada air ya. Biar tuan rumah tu suka. Royak dia Allah makan nasi dah tadi, yang tak apa dah. Supaya dia tu tak berasa bersalah. Nah, jangan duk gimit tok banyak. Dah lagi rumah orang, minta milu bank lah, gapo lah beratlah. Bukan kedai makan ni. Nampak? Jangan menyusahkan hati tuan rumah. Kita dalam berziarah ke rumah orang, masa kena tengok pukul berapa kita pergi. Jangan duk pergi ziarah rumah orang dekat-dekat waktu semaya, agama lagi. Dekat-dekat ngorik tu waktu orang kalu. Orang kalu ibu. Ni bo 5 minit nak ngorik, siapa ayo wisalah. Ni adalah 5 minit nak ngorik, duduk rumah orang pula sejak. Tak ada dia tu nak main ngorik. Ni dia tak apa, dia tak main. Tu sudah duduk rumah orang sejak kat ngorik tu. Waktu dekat-dekat waktu maya, jangan duduk pergi ziarah rumah orang. Nyusah kat orang. Orang nak siap nak semaya gapo semua jadi susah. Dia mau nak suruh kelik tak gamuk. Pas pula siapa rumah orang, sebanyak-banyak boleh panggil 3 kali lah. Wisalah 3 kali. Tuan tak tubik kelik.
Lebih daripada 3 kali, setengah ulama hukum haram, setengah ulama hukum makruh. Adalah tu tuai dia ada kerja gapo-gapo tak si tubik. Wisale 3 kali dah tuai tak tubik kak, pelik lah. Apa dok gi papi tu dapur tu. Wisale 3 kali pitu repek, orang tak tubik. Gi papi tu dapur pula dah. Keliling rumah ya tawah, gi ketuk nelo, ketuk pintu. Suruh orang tubik. 3 kali lah wisale. Tak tubik kak, biar orang ada kerja. Tu adab dia. Apabila masuk rumah orang, jangan duduk lama. Duduk meta-meta lah. Kalau tuan rumah nampak ada kerja kak, tak usah duduk lama. Tu cara dia. Kalau tuan rumah hidai gapo-gapo, kena puji semata. Walaupun dia hidai air saja pun, kena puji semata. Supaya tuan rumah tidak susah hati. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Qutaibah. Wallahu ta'ala a'lam.